Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 yang disarankan oleh pihak Jabatan Agama untuk kita mengamalkannya pada malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya lah terlebih dahulu. Iaitu saya Ustaz Syafi'i bin Arif yang mengajar di Sekolah Asraf di Singabung, dan seorang guru takmir dan juga guru Al-Quran bersanad insya-Allah. Ya, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan daripada Tuan Haji Sudin untuk mengisikan ruang masa pada malam ini untuk mengantikan rakan saya yang mungkin ada urusan lain untuk tazkirah pada malam ini. Jadi saya ambil sedikit perkongsian pada kitab Ya Ulumuddin ini, iaitu karangan Imam Ghazali. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Imam Ghazali adalah imam besar yang membawa kepada bab tasawuf, iaitu akhlak yang mesti kita mengamalkan, mengetahui tentang apa yang dimaksudkan tasawuf, kerana ia adalah seiring dengan ilmu-ilmu yang lain tersebut, iaitu ilmu tauhid, ibadat, termasuklah tasawuf. Penting dalam kita menjagai iman kita, dalam kita menuju mencari keredaan Allah tersebut. Baik, di sini saya ingin berkongsi sikit tentang bab kitab yang mungkin ramai yang ketahui ataupun ramai yang tidak mengetahui, yang terkandung dalam kitab Ya Ulumuddin, yang mana dia mempunyai edisi 6 kitab, dan edisi Jawi, dan juga ada 2 naskah yang edisi Rumi. Dan saya bergalak kalah kita mencari kitab yang edisi Jawi kerana ia ada sinonim dengan tulisan Arab. Fadilat solat jemaah. Saya ambil pada sedikit bahagian iaitu fadilat solat jemaah. Jadi sebelum itu marilah tentang tersebut, maka pasti ia berkaitan tentang bab suci sebelum ni, yang mana kalau diimpunkan oleh Imam Ghazali, suci dikaitkan iaitu pada zahir, pada batin, yang mesti kita ketahui dalam kita nak melakukan amal ibadat, sesuatu ibadat tersebut. Jika kalau kita tidak mengetahui, mempelajari tentang
yang tidak disucikan tersebut, maka masih lagi ibadat kita lemah lagi, terutama dalam mensucikan batin kita. Kalau kita ketahui bahawa suci zahiriah iaitu mengambil wudu, membersihkan perkara ain, kotoran, tapi dari segi mensucikan zahiriah, batiniah, kita tidak juga ketahui, tidaklah kita pelajari juga, yang mana hati kita ini mengandungi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang kotor, dan bab ini lebih terperinci dalam kitab Ya'mudi karangan Imam Ghazali, dan ini dikatakan tasawuf, iaitu mengenal hati kita dalam pesucian untuk melakukan ibadat supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita ni, kita hendaklah membawanya ke arah mahmudah, sifat-sifat mahmudah, yang kita kena ketahui. Kalau kita tak tahu, maka maknanya masih lemah lagi diri kita untuk mengenali, untuk mensucikan hati kita tersebut. Jadi Imam Ghazali menggariskan bahawa hendaklah kita mempelajari juga sifat-sifat mahmudah tersebut supaya kita dapat mensucikan hati kita yang memang sentiasa kotor, disebabkan oleh syaitan. Itu yang kita kena ketahui. Jadi untuk mensucikan tersebut, salah satunya iaitu dengan zikirullah. Zikirullah, menahan diri daripada sifat amarah, supaya dalam ibadat kita tersebut mendapat khusyuk, dan mendapat khusyuk dalam ibadat tersebut, terutamanya dalam solat. Jadi kalau hati kita kotor, maka sudah pasti kita tak dapat khusyuk tersebut. Ini yang diberitahu oleh Imam Ghazali. Maka salah satunya iaitu dengan zikir, banyakkan solat, beristighfar. Contoh zikir yang selalu Imam Syafi'i mengalunkan, yang kalau boleh kita amalkan jugalah. Contoh, Ilahi lastulil firdausi a'la wa la aqwa ala narin jahim fahabli tawbatan فإنك غافر الذنب العظيم. Itu salah satu zikir yang baik untuk kita amalkan supaya kita sentiasa memohon keampunan insya-Allah SWT. Jadi bila kita melakukan ibadat yang terpenting ini iaitu solat, maka mendapat takarrub kita terhadap Allah kelak. Jadi sini juga saya ingin kongsikan tentang fadilat solat berjemaah, iaitu selepas kita mensucikan diri kita, bila kita nak berdepan dengan Allah SWT, maka dinyatakan oleh Imam Ghazali iaitu salatul jamaah tafdhal salatul fadl 27 darajah. Solat jemaah itu melebihi dari solat sendirian dengan 27 darjah. Ini yang penting kita kena faham, bahawa solat itu 27 darjah dan ia hadis yang sahih, yang mesti kita yakini. Bila sebut sahih daripada Imam Al-Bukhari, ianya sahih yang mesti kita amalkan. Rugi kalau kita tak amalkan. Jadi kalau kita nak lebih memahami tentang hadis sahih ini, dapatkan hadis-hadis yang sahih itu daripada Sahih Bukhari, yang terjual di kedai-kedai bajrai, di kedai toko-toko kitab. Maka ada Imam Ghazali mengatakan barang siapa yang mempunyai kitab tersebut, termasuklah kitab-kitab besar seperti Imam Syafi'i, maka seolah-olah ada ulama di rumah. Ini yang kita nak, seolah-olah ada ulama yang mana kita dapat rahmat dengan ada di kitab itu. Apatah lagi kalau kita membaca dan mengamalkan.
Jadi ramai yang tak tahu tentang perkara-perkara yang sahih, malah yang banyak-banyak yang harus diketahui, yang makruh banyak. Tapi yang sahih yang diamalkan maka dapat pahala ganjaran yang banyak tidak diketahui. Kenapa? Salah satu kitab yang sahih tersebut tak ada pada diri, tak ada disimpan di rumah. Maka hanya mendengar daripada mulut ustaz ataupun guru-guru. Itu tidak mencukupi. Kalau boleh diamalkan di rumah, mengetahui di rumah, itulah yang akan bertambah ilmu kita. Jadi bila kita ketahui bahawa solat jemaah itu 27 darjat, maka hendaklah kita rebuti, maka hendaklah kita menghampiri masjid 5 waktu tersebut. Ianya kalau kita di rumah maka satu saja darjat, maka itulah yang ada perbezaan. Inilah yang dikatakan merebutilah ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala dengan penuh bijaksana. Maka dengan kita hampiri di masjid, itulah jalan yang terbaik yang dapat memperolehi ataupun dapat mengajari nikmat Allah tersebut dengan lebih sempurna lagi. Daripada diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat orang pada sebahagian solat lalu bersabda, sesungguhnya aku bercita-cita menyuruh seorang menjadi imam yang mengimami solat orang banyak. Kemudian aku sedian mencari orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah itu, lalu aku bakar rumah-rumah. Ini maksudnya ketegasan keinginan Rasulullah terhadap umatnya supaya berjemaah bersama di masjid. Ini tidak kalau di luar bola hiburan penuh melebihi daripada 100 orang. Tapi kita sendiri yang memang dah diberi ganjaran, dah diketahui bahawa ada ganjaran yang banyak, tidak dipenuhi. Ini yang rugi. Yang mana inilah tanda akhir zaman yang kita kena tahu, dan hendaklah kita menjagainya supaya ahli keluarga kita, diri kita, cucu kita mengetahui perkara ini, supaya kita mendapat ganjaran yang besar di yaumul mahsyar kelak. Itu yang pastinya. Soalnya diriwayatkan yang lain, berkata Utsman radhiyallahu anhu, di mana perkataan itu adalah suatu hadis marfu', barang siapa yang menghadiri solat jemaah Isyak maka seakan-akan ia bangun setengah malam dan ibadah, dan barang siapa yang menghadiri solat jemaah subuh maka seakan-akan ia bangun semalam dengan ibadah. Jadi itulah kelebihan iaitu mereka yang berjemaah. Seluruh malam itu dapat dipenuhi apabila seseorang itu berjemaah waktu Isyak dan juga subuh berjemaah. Itulah yang dikatakan orang yang bijak dapat mengamalkan tersebut, maka itulah orang yang mendapat ganjaran besar di akhirat kelak. Bagi mereka yang mengabaikannya maka sedikitlah. Itu yang kita kena faham. Masalahnya sekarang ni kita tengok ketua pimpinan keluarga saja yang memenuhi ruang di masjid. Tapi anak-anak kurang. Ini yang kita kena fahami. Hendaklah kita mendidiknya, mengajaknya supaya bersama-sama, terutama solat subuh. Sempat insya-Allah kalau sekolah yang berdekatan ni anak-anak ni sempat untuk sembahyang berjemaah. Sebenarnya sabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan suatu solat berjemaah maka ia telah memenuhkan dadanya dengan ibadah. Memenuhkan dadanya dengan ibadah. Apatah lagi kalau kita dalam selepas solat kita baca surah Mulk, maka itu dah memenuhi hajat seseorang itu sekiranya Allah Ta'ala ingin memanggilnya kembali ke tempat pulangnya, maka sudah ada persediaan, dah ada senjata untuk bekalan kita untuk menjawab di alam barzakh kelak. Inilah yang keuntungan mereka yang memenuhi di masjid tersebut, kerana banyak keberkatan.
Sebenarnya berkata Al-Sabib, tiadalah seorang muazzin melakukan azan semenjak 20 tahun yang lampau melainkan ia ada di dalam masjid. Maksudnya muazzin lah salah satu yang ahli ibadat, yang juga dikatakan ahli ibadat yang sentiasa berada di masjid kerana melaungkan azan. Jadi lagi lama dia melaung, lagi banyaklah kelebihan-kelebihan yang diperoleh. Berkata Muhammad bin Wasi', tiada aku rindukan dari dunia selain dari tiga. Dari tiga, iaitu teman. Jikalau aku bengkok, tiada aku rindukan dari dunia selain dari tiga. Teman, jika aku bengkok maka diluruskan. Kawan-kawan yang boleh menasihati, boleh memahami, bersama-sama mencari keridaan Allah. Makanan dari rezeki yang aku perolehi dengan mudah tanpa menuruti kata orang, iaitu makanan yang halal, iaitu titik peluh sendiri, tidak mengharap meraih simpati daripada orang. Itu adalah yang terbaik. Malah ada hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, iaitu mengambil kayu api di hutan lalu menjualnya, itu adalah besar sekali dia punya fadilat rezeki ni. Rezeki yang halal lagi bersih. Kalau kita lihat, itulah maksudnya, iaitu tidak mengharapkan meraih simpati dari orang dengan berusaha sendiri untuk mencari rezeki tersebut. Dan solat berjemaah yang tak aku melupakannya dan dilewatkan bagi keutamaan. Iaitu di mana ulama salaf mengamalkannya. Diriwayatkan bahawa Abu Ubaidah bin Jarrah pada suatu kali menjadi imam solat dari suatu kaum. Tatkala mau pergi, maka ia berkata, terus menerus syaitan tadi padaku, sampai syaitan itu menampakkan padaku bahawa aku mempunyai kelebihan dari orang lain. Dari itu aku tidak mau menjadi imam solat selama. Jadi ini ulama salaf, iaitu menjaga hatinya daripada riak, daripada ujub, pasal diganggu oleh syaitan. Jadi itulah maksudnya kita hendaklah menjaga hati kita, supaya kita tidak ada sifat wujud, nifak, yang mana itu adalah yang dikatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, juga dikatakan menyekutukan Allah. Salah satu jalan yang dikatakan menyekutukan Allah. Jadi sifat-sifat ini hendaklah kita buang dalam hati kita, supaya kita dapat ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu. Berkata Hasan, janganlah engkau bersolat di belakang orang yang tiada bergaul dengan ulama. Jadi kalau boleh carilah kawan-kawan ataupun imam yang berilmu, bukan imam yang tidak ada ilmu, tidak faham. Itu tidak faham. Berkata An-Nakhmi, orang yang menjadi imam solat dari orang banyak tanpa ilmu adalah seumpama orang yang menyukat air di dalam laut, tidak mengetahui tambahannya daripada kekurangan. Hendaklah pilih bila nak mengimamkan, nak jadi imam, maka hendaklah pilih imam yang berilmu, yang faham tentang hukum agama. Itu lebih afdal. Ada yang mengatakan bahawa pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur suatu kaum, wajahnya berseri-seri seperti bintang berkilau-kilauan. Maka bertanya malaikat kepada mereka, apakah amal perbuatan kamu dahulu? Menjawab mereka adalah, kami apabila mendengar azan lalu bangun bersuci dan tidak diganggu kami oleh perkara yang lain. Itu yang dikatakan khusyuk, segera untuk melakukan ibadat tersebut, untuk melakukan solat. Kemudian dibangkitkan dari kubur suatu golongan yang wajahnya seperti bulan. Maka menjawab golongan ini sesudah ditanya, adalah kami berwuduk sebelum masuk waktu. Wuduk sebelum masuk waktu. Dinyatakan ada hadis Rasulullah di mana
Bilal, dia mendengar tapak kaki Bilal di syurga, suatu Isra' Mi'raj. Jadi ditanya selepas pulang daripada Isra' tersebut, maka ditanya oleh Rasulullah kepada Bilal, apakah amalan yang beliau lakukan sehingga tapak ni sudah kedengaran di syurga? Maka dinyatakan oleh Bilal, iaitu dia sentiasa mengamalkan wuduk. Jadi wuduk, dengan mengamalkan wuduk sentiasa, bila batal ambil wuduk, sentiasa menjaga wuduk, tak kiralah selepas solat, maka itu sebelum solat, maka itu adalah yang terbaik, amalan yang terbaik yang diamalkan oleh ulama-ulama solat. Maka hendaklah kita rebuti, kerana setiap yang kita jaga tersebut, mengamalkannya, maka dapat pahala sepanjang perjalanan kita. Jadi hendaklah kita mengambil wuduk. Bila kita berlaku hadas kecil, maka cepat-cepatlah mengambil wuduk, maka adalah mendapat kebaikan sebenarnya, tidak rugi satu pun. Kemudian dibagikan suatu golongan wajahnya seperti matahari. Maka golongan ini menjawab, adakah kami mendengar azan, adalah kami mendengar azan di masjid. Wajahnya seperti matahari, kerana golongan ini menjawab, kami mendengar azan di masjid. Diriwayatkan bahawa ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, adalah meratapi dirinya 3 hari. Apabila terpanggil takbir pertama pada solat Jumaat, dan meratapi dirinya 7 hari apabila tertinggal solat Jumaat tersebut. Ini iaitu mereka yang solat berjemaah mendapat banyak kelebihan, 27 darjat. Manakala yang tidak berjemaah, maka dikatakan rugi. Ini yang diratapi, bagi ulama terdahulu meratapi sekiranya saya dapat berjemaah. Tapi zaman sekarang ni tak ada perasaan demikian, maka itulah dikatakan iman makin kurang. Soalnya fadilat sujud, kita ambil sikit, iaitu bersabda Rasulullah SAW, tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi. Tiada di muka umum. Jadi sujud yang tersembunyi itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka buatlah amalan-amalan yang mana sujud itu tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Iaitu melakukan di waktu tengah malam. Itu qiyamul. Itulah amalan ulama salaf, itu untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah, dan juga untuk permohonan hajat-hajatnya yang diinginnya. Maka itulah jalan juga yang mana mustajab doa seseorang itu, apabila dia selalu mengamalkan sujud, mendekatkan diri kepada Allah, maka mustajablah doa itu. Bersabda Rasulullah SAW, adalah seorang Muslim bersujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan ia diangkat oleh Allah satu tingkat dan dihapuskan daripadanya satu kejahatan dengan sebab sujud itu. Ulama-ulama salaf dia mengamalkan sujud ni 100 rakaat, 200 rakaat gitu, lebih pun ada, kerana inginkan takarrub kepada Allah Taala. Zaman sekarang ni 1 rakaat pun belum tentu. Maka mereka yang mengamalkan alhamdulillah lah. Tapi yang 1 rakaat witir tu ada yang tidak buat. Bagaimana yang dikatakan perbezaan kita dengan ulama terdahulu? Takarrubnya ulama terdahulu dengan melakukan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi kita yang tidak mengamalkan 1 rakaat witir yang ganjil, yang memang disukai oleh Allah, kita tak lakukan, maka rugilah. Maka mereka yang bijak, mereka melaksanakan ibadat tersebut, amalan tersebut, bukan 1 hari saja, berhari-hari, terus sampai hayat, sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala. Itu amalan itu yang sebenarnya kita kena rebuti, kita laksanakan, bukan kita abaikan. Dan ulama terdahulu kalau misalnya kata tertinggal, qada. Ini yang solat sunat pun boleh qada, ada masa, tapi ada yang tak buat. Itu yang perbezaan-perbezaan tersebut yang menjarakkan kita dengan terhadap Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki meminta kepada Rasulullah, berdoalah pada Allah kiranya dijadikan aku di antara orang yang memperoleh syafaatmu dan diberikan aku rezeki mengawini engkau dalam syurga. Maka menjawab Nabi SAW,
tolonglah aku dengan berbanyak-banyak sujud. Itu menyatakan daripada hadis Muslim, iaitu hadis sahih, iaitu banyakkan sujud. Rasulullah sendiri menyatakan banyakkan sujud, maka dapatlah ia rapat, mendapat syafaat yang hampir di sisi Rasulullah pula. Itu yang maksudnya. Jadi Rasulullah juga pesan kepada kita supaya banyakkan sujud. Jadi sujud ni, sujud solat duha, hajat, sujud tasbih, tahajud, itulah yang kita mesti rebuti, bukan sekadar mendengar tapi tak melaksanakan, mengetahui tapi tak melaksanakan. Itu terutama solat witir. Ada yang mengatakan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah bahawa ia seorang yang sujud. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatlah diri kepada Allah. Dalil menyatakan sujud mendekatkan diri kepada seseorang itu kepada Allah SWT. Dan firman Allah Ta'ala, di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Ada yang mengatakan iaitu apa yang tersentuh dengan mukanya dari bumi ketika sujud. Ada yang mengatakan iaitu nur khusyuk yang menembusi cemerlang dari batinnya kepada zahir. Inilah yang lebih benar. Dan ada yang mengatakan iaitu cahaya gemilang yang ada pada mukanya di hari kiamat dari bekas wuduk tersebut. Sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam membaca ayat sajadah yang disunatkan sujud, sesudah membacanya lalu ia sujud, maka pergilah syaitan sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku, orang ini disuruh sujud lalu aku sujud, maka baginya syurga. Aku disuruh sujud lalu aku derhaka, maka bagiku neraka. Ini memang inilah cerita kisah riwayat di mana iblis dikeluarkan daripada syurga disebabkan kerana mereka tidak mahu sujud pada Allah Ta'ala, tidak mahu sujud pada Nabi Allah Adam di atas suruhan Allah tersebut, maka keluar daripada syurga. Jadi kita ni nak masuk syurga, maka banyakkanlah sujud, maka dapatlah tempat kita di syurga kelak. Itu maksudnya. Kalau perhatikan orang-orang kafir, mana ada dia sujud, hitam muka dia, sudah pasti itulah tempat-tempat ahli neraka. Itu yang kita kena faham perbezaan orang kafir dengan orang Islam. Berkata Sa'id bin Khaybar, tiada aku minta tolong pada suatu dunia ini selain kepada sujud. Kata Akibah bin Muslim, tiada suatu perkara pun pada hamba yang lebih disukai oleh Allah selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan dia. Dan tiadalah dari saat kehidupan hamba yang lebih dekat kepadanya selain dari saat di mana ia tersungkur bersujud kepada-Nya. Itu dalil-dalil daripada asar, itu sahabat-sahabat, ulama sahabat, ulama salaf menyatakan tentang kelebihan sujud tersebut diamalkan. Soalnya berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla ialah apabila ia sujud lalu membanyakkanlah doa ketika itu. Jadi dengan sujud juga kita dapat mustajab doa kita untuk diri kita, keluarga kita, mendapat keberkatan, iaitu cepat dia punya kelebihannya mendapat hajat dia sampai dengan banyakkan sujud. Berdoa ketika sujud, banyakkan doa ketika sujud. Baik, sedikit bab perkongsian tentang fadilat khusyuk dalam solat. Firman Allah Ta'ala, aqimis solat kal zikr, kerjakanlah solat untuk mengingati aku. Jadi ini dalil-dalil menyatakan solat wajib solat, maka hendaklah kita melaksanakan solat.
Dengan kalau kita tidak melaksanakan solat, maka kita telah melupakan apa yang disuruh Allah Taala. Maka cepatlah kita qada kalau kita sedari. Janganlah kita terus tidak melaksanakan. Kerana itu adalah hubungan yang penting kita terhadap Allah SWT. Wala takum minal ghafil. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang alfa, orang-orang yang leka. Jadi orang leka ni iaitu mereka yang lalai, tidak melaksanakan solat. Contoh kalau kita tengok mereka yang pergi ke pesta bola, begitu ramai, tak tahulah kalau mereka menjaga solat itu sebaik-baik. Tapi mereka yang tidak menjaga solat, maka dikatakan orang-orang yang lalai. Jadi janganlah seperti demikian. Contoh kalau kita perhatikan lagi, banyak hiburan-hiburan yang lawa ni, sehingga artis-artis berciuman pun dia masih lagi menyokongnya. Maka itu semua adalah merosakkan iman kita semua. Contoh macam artis apa, top Year 195, begitu. Sampai menyokong dia hiburan tersebut. Tapi kalau dia tak sedari perbuatan tersebut salah, kelalaian yang ada, apatah lagi kalau tak menjaga solat, maka rosaklah akidah, hitamlah hatinya, tak nampaklah kebenaran-kebenaran yang di hadapannya kelak. Itu yang kita takuti, kerana tak lampainya hidayah disebabkan lalai. Janganlah kamu hampiri solat ketika kamu sedang mabuk. Mabuk maksudnya akal tidak waras. Maka janganlah hampiri. Kalau misal kata pening ke apa, hendaklah kita rehat dahulu. Jangan sampai tak tahu apa yang kita laksanakan dalam solat tersebut. Sebab baiknya kalau kita terpening, mabuk ke, maka rehat. Apatah lagi kalau dia yang minum perkara yang haram, memabukkan lagi lah, langsung tak ingat apa, maka tak dibenarkan. Berapa banyak orang yang bersolat yang tidak minum khamar, padahal dia tiada mengetahui apa yang dibacanya dalam solat. Pula itu itu yang minum khamar, iaitu arak, memang mabukkan, memang tak disuruh solat. Tapi ini yang tidak minum khamar, tidak mengetahui apa yang dibacanya dalam solat. Itu maksudnya macam mana? Bersabda Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan solat 2 rakaat di mana ia tiada berbicara dengan dirinya dalam 2 rakaat itu mengenai suatu urusan duniawi, nescaya diampunkan baginya apa yang telah lalu daripada dosa. Itu saya menyatakan riwayat Abi Syaibah daripada Salah bin Hashim, hadis mursal. Boleh diamalkan, diyakini, iaitu hendaklah seseorang itu apabila mereka melayang dalam solat, melayang mengingat benda lain, maka cepat-cepatlah kembali kepada kekhusyukan tersebut, putuskan apa yang diingat tersebut cepat-cepat. Ini tidak ingat sampai bersambung. Itu yang dikatakan tidak khusyuk. Jadi pastikan bila ada kelalaian di situ, maka cepat-cepat kita kembali balik pada khusyuk tersebut. Itu maksudnya kita menjaga solat kita khusyuk dalam penjagaan tersebut, khusyuk tersebut yang dimaksudkan. Kalau dibiarkan berlarutan, entah ke mana lagi, maka itu yang tak khusyuk. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya solat itu menetapkan hati, menundukkan diri, merendahkan hati, meratapi batin, menyesali diri, dan kau meletakkan 2 tangan kau seraya membaca, Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku. Barang siapa yang tiada berbuat demikian, itu solat itu penuh kekurangan. Jadi maksudnya dengan kekhusyukan, merendahkan diri, itu yang hendak kita laksanakan dalam solat tersebut. Bukan mempunyai sifat sombong, mempunyai perasaan marah. Maka hendaklah kita buang sifat-sifat tersebut apabila kita berhadapan dengan Allah. Buang sifat-sifat yang mazmumah tersebut. Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-kitab yang dahulu,
Tidaklah tiap-tiap orang yang mengerjakan solat itu aku terima solatnya. Hanya aku berterima solatnya orang-orang yang merendahkan diri kerana kebesaranku, tiada menyombong dengan hamba-hambaku, dan memberi makan kepada orang-orang miskin yang lapar kerana aku. Iaitu mendapat kekhusyukan dan diterima ibadat kita oleh Allah Ta'ala. Iaitu merendahkan diri kepada kebesaran Allah tersebut. Tak ada kita tidak nampak, tak sedari kebesaran Allah tu ada di hadapan kita. Lebih kepada contoh banyak. Kalau kat luar solat ni kita sibuk mengatakan tentang orang-orang barat, teknologinya yang canggih, yang hebat, macam contoh Elon Musk, kekayaan kita sibuk tentang teknologinya yang canggih, sedangkan teknologi Allah Ta'ala yang sediakan pada kita lebih canggih lagi. Dah ada. Patutnya hendaklah kita sentiasa zikirullah, ingat Allah. Tak heran pada apa yang ada di dunia ini. Tapi kita tidak laksanakan, tidak sentiasa mengingati Allah, tidak zikirullah, tidak ingat Allah. Contoh nyamuk kecil, ciptaan Allah yang canggih, kita tak sedar. Begitu juga alam keliling kita, maka hendaklah kita sedari, barulah kita ingat sentiasa kepada Allah. Maka bila kita membesarkan apa yang keliling kita, maka kita ingat Allah sentiasa. Itulah mendekatkan diri kita untuk sentiasa mendengarkan Allah Taala. Jangan kita sibuk cintakan keduniaan, maka itulah yang akan mengikiskan kita, hati kita untuk mengingati Allah. Bukan bermakna kita menolak tentang kekayaan. Sedangkan sahabat Rasulullah, Sayyidina Osman, begitu kaya, hartanya, begitu banyak hartanya, tapi dia masih dikatakan sahabat yang taqarrub pada Allah Taala. Kenapa? Bagaimana dia dapat menjagai hatinya supaya tidak cinta kepada keduniaan? Iaitu salah satunya, iaitu diletakkan kekayaannya di koceknya saja, tidak di hati. Terutama dalam solat, dia tidak sibuk dengan hartanya, tapi di hati sentiasa ingat Allah. Manakala kekayaan hanya di kocek saja, maka tak ada gangguan langsung di hati. Itu yang kita kena amal jaga ini, supaya kita dapat sentiasa khusyuk, iaitu sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya diwajibkan solat, disuruh mengerjakan haji dan tawaf, dan disuruh syiarkan segala ibadat haji itu adalah kerana menegakkan zikir, mengingati Allah Ta'ala. Itulah yang maksudkan, sentiasa kita mengingati Allah Ta'ala dalam perjalanan kita. Nampak perkara batu atau paku yang bahaya, kita alihkan satu sedekah, itu juga dapat mendekatkan kita, diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu juga dengan menyampaikan pesanan-pesanan, nasihat-nasihat yang baik. Bila kita nampak perkara yang mungkar, maka itu juga adalah perkara yang baik, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka banyak perkara yang bukan sekadar hanya tugas seorang guru, seorang imam untuk melaksanakan perkara tersebut, malah orang awam juga patutnya merubuti, melaksanakan, bersilaturahim sesama sendiri. Itu jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingati Allah. Apabila tidak ada dalam hatimu untuk yang tersebut tadi, yang mana itulah yang dimaksudkan dan yang dicari kerana kebesaran dan tidak kehebatan, maka apakah harganya zikir itu? Jadi kalau kita tidak sentiasa ingat Allah, kalau kita zikir pun dalam keadaan tidak melihat kebesaran Allah, maka kurang dia punya kefahaman, kurangnya keberkatan tersebut. Bersabda Nabi SAW kepada orang yang dirinya wasiat, apabila engkau mengerjakan solat, maka bersolatlah sebagai solat orang yang mengucap selamat tinggal. Selamat tinggal maksudnya nak baliklah, untuk kita nak balik. Maksudnya kita nak kembali kepada Allah Ta'ala.
Apabila kita nak solat, maka hendaklah dalam keadaan demikian. Bukan dalam keadaan kita nak dalam keadaan pesta. Dalam keadaan nak kita meninggal, takut. Kerana nak menuju kepada Allah. Itu yang dimaksudkan. Artinya mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya, kepada hawa nafsunya, dan kepada umurnya. Berjalan kepada Tuhannya sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, artinya, hai manusia, sesungguhnya engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya, iaitu menuju kepada Tuhan. Kemudian itu kamu akan menemui. Itu maksudnya sentiasa bersungguh-sungguh dalam ibadatnya untuk mendapat keridaan Allah SWT. Bukan sambil lalu saja. Bersungguh-sungguh. Itu yang dikehendaki, yang dimaksudkan pada ayat Al-Baqarah ayat 182 tersebut. Sebenarnya firman Allah Ta'ala lagi, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan menemui dia. Hendaklah bertakwa. Bertakwa sama erti juga maksud takut. Takut kepada Allah. Zaman sekarang ni tak ramai yang tak takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita kena sedari. Maka ada sifat takut kepada Allah Ta'ala, itulah sebahagian daripada iman. Ada ni iman kita. Selagi kita kalau kita perhatikan orang yang tak takut pada Allah Ta'ala tu dalam zaman lampau, iaitu Fir'aun, Namrud, yang tak takut pada Allah Ta'ala, Hamas, mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Itu yang kita kena lihat contoh-contoh tu. Soalnya sabda Nabi SAW, man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allahi arba'. Barang siapa tidak dicegah oleh solatnya daripada perbuatan keji dan munkar, barang siapa tidak dicegah oleh solatnya daripada perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Jadi solat sebenarnya mencegah diri kita daripada kemungkaran. Dengan banyak melaksanakan solat, maka terselamatlah kita, terhindarlah kita daripada melakukan kemungkaran. Kemungkaran yang kadang-kadang tanpa kita sedari, melakukan kepada contoh riba ke, menzalimi pada binatang. Jadi itu. Tapi dengan solat juga dapat menyelamatkan kita daripada melakukan perkara tersebut. Kadang-kadang kita menanya pada kanak-kanak, tanpa kita sedari, maka itu juga pada anak-anak kita. Maka dengan solat sebenarnya mencegah. Biarlah kita takuh dulu untuk laluan solat.
Ya, alhamdulillah sikit perkongsian lagi tentang solat tadi. Berkata Bakar bin Abdullah, hai anak Adam, apabila engkau bermaksud masuk kepada Tuhanmu tanpa izin dan berbicara dengan dia tanpa berbahasa, maka masuklah. Lalu orang bertanya, bagaimanakah yang demikian? Maka menjawab Bakar bin Abdullah, engkau lengkapkanlah wudukmu dan engkau masuklah ke mihrabmu. Apabila engkau telah masuk kepada Tuhanmu tanpa izin itu, maka berbicaralah dengan dia tanpa ada juru bahasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan adalah Rasulullah SAW bercakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datang waktu solat, lalu seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak pun mengenal beliau, kerana seluruh jiwa raga tertuju kepada kebesaran Allah. Itu dia, untuk dapatkan khusyukan. Sabda Nabi lagi, Allah tidak memandang kepada solat, di mana orang itu di dalam solatnya tidak menghadirkan hatinya serta badan. Jadi sebaik-baiknya iaitu yang dikatakan orang yang dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, artinya sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Jadi maksudnya kita baca surah Al-Fatihah, kita menghayatinya. Itu juga jalan-jalan khusyuk. Jangan kita baca tapi tak tahu maknanya. Maka dapat derajat, tapi tak sembarangan derajat tinggi orang-orang yang memahami, yang khusyuk dalamnya. Itu yang dikatakan. Sebenarnya ada satu lagi, iaitu sabda Nabi, sesungguhnya solat itu adalah ketetapan dan kerendahan hati. Maka banyakkanlah solat untuk kita mendapat kerendahan hati kita sebut. Solat fardu ke solat sunat ke, itulah perkara yang membawa kepada kita ketakwaan kita kepada Allah. Ya, alhamdulillah, saya rasa kita tahukan dulu tazkirah kita ini. Mudah-mudahan banyak perkongsian tentang kelebihan solat tersebut dapat kita sama-sama mengamalkannya dan dapat keberkatan insya-Allah taala. Baik, alhamdulillah kita tawakuf dulu dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qalbi fathul arifin. Allahumma inni asta'uduka ala ma 'allamtani farudhu ila hajati ilahi wa la tunzilni ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخر تسبيح كبار الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهدايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.